Baiklah pelajar semua, kita masih berada dalam topik retorik. Jadi kita teruskan dengan retorik yang kedua, iaitu retorik pengpujaan. Baiklah, kalau kita buat perbandingan antara retorik pendedahan dengan retorik penghujaan, tentu banyak bezanya. Kalau retorik pendedahan tidak memerlukan fakta ataupun hujah untuk meyakinkan pendengar ataupun pembaca. Berbeza dengan retorik penghujaan mempunyai hujah sama ada dalam bentuk tesis ataupun idea utama untuk dipertahankan. Jadi dalam retorik penghujaan ini memerlukan pemikiran yang jelas, logik, benar-benar berlaku dan waras serta mengambil kira pihak lawan merupakan komponen-komponen untuk memujuk para pembaca. Jadi komponen-komponen ini sangat diperlukan di dalam retorik penghujaan untuk menarik perhatian pembaca ataupun pendengar. Jadi, penulis yang menggunakan retorik penghujaan ini haruslah mempunyai bukti-bukti yang kukuh. Kenapa bukti-bukti tadi diperlukan? Bukti-bukti tadi diperlukan untuk menyokong hujahnya supaya hujahnya dipercayai dan diterima. Jadi, penghujaan akan dikemukakan dengan bukti, dalil dan alasan yang munasabah dan dapat diterima secara relevan. Okey, sekarang kita nak tengok ada 3 unsur retorik penghujaan. Kalau kita dapat lihat ketiga-tiga unsur ini di dalam teks ataupun wacana, kita akan mendapati bahawa kriteria itu merupakan retorik penghujaan. Yang pertama apa? Pertama ialah kenyataan tesis, dakwaan ataupun pendapat. Kita mesti kenal pasti dahulu konsep ini, unsur ini ada di dalam teks tersebut. Yang kedua apa? Okey, kedua alasan ataupun asas kenyataan yang juga kita kenali sebagai premis. Okey, apakah yang ketiga? Ketiga mesti ada halayak ataupun audiens yang perlu diyakinkan. Jadi, ketiga-tiga unsur ini perlu dikenal pasti dalam sesebuah wacana untuk kita kategorikan wacana tersebut sebagai wacana yang menggunakan retorik penghujaan. Unsur yang pertama ialah kita mesti kenal pasti iaitu terdapatnya kenyataan tesis, dakwaan atau pendapat yang mesti disokong. Okey, saya boleh terangkan begini. Kenyataan mestilah bersifat suatu kemungkinan dahulu. Kemudian barulah kita berikan fakta-fakta yang dapat menyokong kenyataan tesis tadi. Jadi selepas itu kita berikan penilaian ataupun andaian. Tapi kenyataan tesis, dakwaan ataupun pendapat tadi bukanlah bersifat fakta kerana ada bahagian yang tertentu yang kita akan letakkan fakta yang boleh meyakinkan kenyataan tesis, dakwaan ataupun pendapat. Jadi saya boleh katakan unsur yang pertama ini lebih kepada pembukaan kepada isu, pembukaan kepada isu. Baik setelah kita memberikan kenyataan tesis, kita pergi kepada bahagian yang seterusnya iaitu kita mengemukakan alasan ataupun asas kenyataan atau yang dipanggil sebagai premis. Okey, apa itu premis? Premis ialah bukti-bukti yang dikemukakan untuk menyokong sesuatu tesis atau kesimpulan. Jadi bahagian inilah yang paling penting, bagaimana fakta-fakta yang bersifat bukti yang boleh diyakini. Bukti yang diyakini untuk menyokong kenyataan tesis dan juga alasan ataupun asas kenyataan yang dipanggil premis tadi. Jadi bahagian ini memberikan peranan yang penting untuk meyakinkan pembaca ataupun pendengar. Itu ialah unsur yang kedua. Jadi apakah unsur yang terakhir yang kita boleh kenal pasti bahawa wacana itu menggunakan retorik penghujaan? Jadi ketiga ialah halayak ataupun audiens yang perlu diyakinkan. Jadi dalam wacana tadi, apabila kita memberikan fakta ataupun hujah, kita akan mencapai objektif untuk meyakinkan pembaca ataupun halayak ataupun pendengar supaya mereka yakin tentang kenyataan tesis yang telah
kita berikan tadi. Jadi halayak tadi selalunya terdiri daripada para pembaca ataupun orang yang berhujah dengan kita. Jadi kenyataan yang kita berikan mestilah boleh diyakini dan juga mendapat perhatian daripada audiens ataupun halayak. Seterusnya kita lihat sumber-sumber bacaan yang manakah yang paling banyak menggunakan retorik penghujahan. Okey, yang pertama ialah akhbar perdana, majalah, buku-buku dengan pelbagai genre seperti buku rujukan, buku sejarah, buku agama, buku umum, buku akta dan lain-lain. Bentuk-bentuk komunikasi lisan yang banyak menggunakan retorik penghujahan juga digunakan oleh peguam dan juga pendebat. Jom saya bawakan para pelajar semua mengenali retorik penghujahan dalam wacana bertulis iaitu akhbar. Untuk mengenal pasti retorik penghujahan di dalam akhbar, kita gunakan 3 unsur utama yang telah saya terangkan pada awal paparan tadi untuk mengenal pasti retorik penghujahan, ya. Okey, mari kita sama-sama kenal pasti retorik penghujahan di dalam wacana akhbar. Okey, sekarang kita nak kenal pasti unsur yang pertama iaitu kenyataan tesis, dakwaan ataupun pendapat. Selalunya di dalam akhbar, kenyataan tesis selalunya berada di bahagian atas ataupun permulaan wacana. Kalau kita lihat dalam paparan ini, tajuk akhbar ini ialah beratur buat pasport dah macam nak beli tiket final bola. Jadi itu berupa kenyataan tesis ataupun dakwaan awal yang tidak memerlukan fakta ataupun sekadar pendapat. Jadi semua orang boleh memberikan pendapat, semua orang boleh memberikan dakwaan, tetapi belum tiba masanya untuk memberikan fakta. Jadi kenyataan tesis ini belum cukup lengkap lagi, ya. Selalunya akan diterangkan jalan ceritanya ataupun gambaran secara pribadi ataupun pendapat sahaja. Jadi kalau kita lihat pada perenggan yang pertama, nampaknya dalam bentuk penceritaan, ya. Rabu lalu saya ke pejabat imigresen di Putrajaya untuk memperbaharui pasport. Okey, seterusnya sehinggalah habis. Jadi di situ berbentuk kenyataan tesis yang semua orang ada hak untuk percaya ataupun tidak kerana belum tiba lagi kita meletakkan fakta, dalil ataupun bukti ataupun hujah yang boleh meyakinkan pembaca. Jadi selalunya bahagian kenyataan tesis berada pada awal wacana. Berikutnya kita nak kenal pasti unsur yang kedua yang ada di dalam wacana yang sama, ya. Jadi selalunya berada pada perenggan yang berikutnya, ya. Jadi kalau kita lihat, okey, seterusnya untuk unsur yang kedua ialah alasan. Kalau kita lihat perenggan yang kedua di dalam paparan ini, ya, kenapa ia berlaku? Apabila bermula dengan ayat yang sebegitu, maknanya akan bermulalah alasan mengapa isu itu berlaku ataupun mengapa dakwaan itu berlaku. Jadi kita lihat, ya, kita teruskan bacaan. Kenapa ia berlaku? Okey, sepatutnya urusan akan lebih mudah dengan permohonan dalam talian. Bukankah itu tujuannya? Namun kenapa lebih susah? Nampak, ya? Jadi ke arah pemberian fakta ataupun hujah. Jadi kalau kita teruskan bacaan, alasan ini akan lebih terselah dalam perenggan yang ketiga. Namun jelas, urusan berkaitan pasport perlukan penambahbaikan. Nampak, dia akan masuk sedikit demi sedikit hujah mengapa ada penambahbaikan diperlukan untuk permasalahan orang ataupun pelanggan ataupun individu yang terpaksa beratur panjang untuk membuat pasport. Jadi kita teruskan bacaan. Saya percaya ramai memuji inisiatif imigresen memperkenalkan urusan dalam talian
bertujuan memudahkan orang ramai. Namun, syaratnya sistem diguna pakai perlu stabil dan urusan juga mesra pelanggan. Kini, puji bertukar cemur. Jadi, belum lagi tiba masanya untuk memberikan fakta. Kita akan lihat unsur yang ketiga yang saya pasti di situlah mengandungi hujah, dalil ataupun fakta yang akhirnya orang percaya isu ini benar-benar berlaku. Okey, para pelajar semua, kita lihat wacana ini seterusnya ya. Kita akan lihat unsur yang ketiga iaitu audiens yang perlu diyakinkan. Nampaknya perenggan yang berikutnya ini memaparkan masalah-masalah yang boleh meyakinkan audiens tentang isu ini benar-benar berlaku. Kalau kita teruskan bacaan jika timbul masalah seperti gangguan sistem yang kerap berlaku sehingga mengganggu urusan permohonan dapat diatasi, pasti beban melalui kaunter dapat dikurangkan sekaligus mengatasi kesesakan. Jadi, pada pemahaman saya, ayat ini sebenarnya menggambarkan isu mengapa ramai orang terpaksa beratur panjang dan juga menunggu terlalu lama untuk membuat pasport kerana berlakunya gangguan sistem. Kerana keterapan gangguan sistem yang menyebabkan urusan permohonan menjadi bermasalah. Jadi, beban melalui kaunter ini sepatutnya boleh dikurangkan dengan cara cadangan-cadangan yang akan dinyatakan selepas ini. Itulah yang saya kira sebagai unsur-unsur yang diberikan untuk meyakinkan pembaca ataupun audiens. Jadi kita lihat perenggan seterusnya, apakah betul-betul fakta yang diberikan untuk meyakinkan audiens. Okey, kita teruskan Pasti ramai setuju dengan saya. Lebih selesa berurusan dalam talian berbanding melalui pengalaman renyah di kaunter yang sesak, bukan hanya di pejabat imigresen tetapi semua kaunter jabatan kerajaan. Jadi pendapat yang diberikan ini nampaknya penulis mengajak pembaca sekali merasai pengalaman itu. Maksudnya ialah penulis menghendaki ataupun mahukan audiens berfikir, rupa-rupanya menjalankan aktiviti ataupun membuat urusan melalui online ataupun atas talian adalah lebih mudah berbanding dengan membuat urusan di pejabat. Jadi kalau kita lihat perenggan seterusnya, saya bacakan. Tindakan penambahbaikan perlu diambil segera selari dasar negara bagi amalan peraturan baik NPGRP yang menyasarkan peningkatan kualiti peraturan baharu dan peraturan sedia ada demi penyampaian perkhidmatan awam lebih cekap, berkesan dan telus. Okey, pada saya perenggan ini sebenarnya menyokong perenggan di atas tadi, iaitu sebaik-baiknya melakukan urusan secara atas talian saja berbanding dengan bersesak-sesak di kaunter pejabat kerajaan, kerana yang lebih penting ialah hasrat ataupun objektif untuk memantapkan, menjadikan penyampaian perkhidmatan awam lebih cekap, berkesan dan telus itu tercapai. Jadi pada saya sebagai audiens, saya menyokong penuh bahawa pendapat yang dinyatakan menerusi wacana ini boleh diterima pakai dan diyakini, kerana saya juga menghadapi masalah sama, iaitu saya lebih suka ataupun gemar memilih urusan secara atas talian berbanding dengan beratur ataupun menunggu giliran di kaunter pejabat kerajaan. Jadi pada saya ketiga-tiga unsur ini melengkapkan objektif kita untuk mengenal pasti retorik pemujaan di dalam wacana.